Okay, locus ialah satu titik yang bergerak mengikut syarat-syarat tertentu. Okay, so bila pelekat dekat basikal ni, so dia tayar ni berpusing, pelekat ni akan membentuk satu locus apa? Satu locus apa? Bentuk bentuk bulatan. Bulatan. Kalau kita bila locus ni kita kena tengok syarat dia apa. Okay? Bukannya basikal mesti bulatan. Tak. Kita tengok syarat dia apa. Sekarang syarat dia dekat pelekat tayar tu warna pink kan. Kalau ada setengah tu dia letak pelekat tu dekat pusat tayar tu. Kalau ke pusat tayar tu, bila tayar tu bergerak, dia bukan bentuk bulatan. Kalau pelekat tu dekat pusat, dia akan membentuk satu garis lurus. Tengok syarat dia apa Itu satu kita tengok contoh bola ni. Bola tengah ditendang, membentuk satu lengkuk. Okay? Okay, nampak tak yang sebelah kanan ni apa? Roket. So bila roket tu bergerak, dia membentuk locus apa? Garis lurus yang mencancang. Okay, garis lurus yang mencancang. Yang tegak macam ni dipanggil mencancang Kalau mendatar panggil mengufuk. So satu garis yang mencancang. Locus roket tu akan membentuk satu garis lurus yang mencancang. Okay, locus garis lurus yang mencancang. Okay, kita tengok lagi kat sini, nampak tak bola jaring ni? Situasi A ni, bola jaring. So dia membentuk locus apa? Bentuk apa? Lengkung. Lengkung. Okay, situasi B ni, pokok durian yang gugur dari pokok. Locus apa yang terbentuk? Cancang. Garis lurus yang mencancang. Yang ni, kapal terbang yang sedang mendarat. Yang sedang mendarat. Lengkuk kan? Hujung penggelak cermin kereta yang sedang bergerak membentuk lengkuk kan? Okey. So kita tengok pula kipas. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah. Terang dan lakarkan locus bagi titik C. Titik C dekat penghujung bilah kipas tu. So bila dia berpusing, dia akan membentuk locus apa? Bulatan. Pandai. Okay. So kita tengok kat sini, sebiji bola berpusat di C, berguling sepanjang satu satah condong. So locus apa yang akan terbentuk nanti? Garis. Garis lurus yang condong mengikut dia punya gelongsor tu lah. Okay, titik yang kita tengok yang bandul ni, titik C pada bandul yang berayun. Locus apa? Lengkuk. Okay, kemudian ada orang tengah main yoyo ni. So locus apa terbentuk? Ya, garis lurus yang mencancang. Pandai. Okay, D titik C pada seorang kasut kanak-kanak yang sedang bermain papan gelongsor di taman permainan. Locus garis lurus yang condong mengikut papan gelongsor tu Okay, kita tengok. Okay, kalau awak tengok dekat sini,
yang satu titik tetap, okay, kalau satu titik tetap, keywords dia senang. Satu titik tetap akan membentuk locus bulatan. Kat mana yang titik tetap tu? Cuba awak tengok dekat sini. O tu titik tetap. Okay. Yang berjejari 5 cm, yang tanda pangkal tu adalah locus dia. So bila locus tu dia tengok rajah 2 pula, dia berpusing kanan kiri kanan kiri kanan. Dia berpusing bukan kanan kiri, dia berpusing kan. Dia akan membentuk satu bulatan. Yang titik tetap tu O tu. So kalau ada soalan satu titik tetap, so automatically locus yang terbentuk adalah locus bulatan. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Okay. So kalau bentuk bulatan nak kena tengok keyword apa? Satu titik tetap. Yes, pandai. Satu titik tetap. So dalam nota awak hari ni tulis tarikh 11/8. Awak boleh tulis satu titik tetap. Locus yang terbentuk adalah locus bulatan. Okay. Dia akan berjarak sama dari satu titik tetap dengan locus itu. Okay. Kalau nak huraikan locus ni, kita tulis bulatan berjejari 5 cm. Soalan dia ada juga tanya, huraikan locus ini. Locus P inilah contohnya. So awak kena cakap bulatan dan sebut jejari berapa cm. Faham? Bulatan berjejari 5 cm contohnya. Kalau 2 cm sebutlah bulatan berjejari 2 cm. Okay. So cikgu nak tunjukkan GeoGebra Yap. Okay, kalau locus bulatan ni macam mana kita nak lukis? Menggunakan peralatan apa? Siapa boleh teka? Jangka lukis? Ya, pandai. Menggunakan jangka lukis. So, pembaris nanti cikgu akan tunjuk. Jangka lukis awak buka contohnya 5 cm dekat pembaris awak. Lepas tu, letak benda tajam tu pada kertas awak dan awak lukis. Okay, good. Pandai. Bagus. Okay, bulatan senang je. Satu titik tetap, bulatan. Okay, so ini contoh. Boleh nampak Boleh. Oh. Okay, ini contoh yang jejarinya 2 cm. Okay, kalau cikgu nak buat 4.5 cm pun boleh juga. Okay, so ini awak tengok jarak dia nampak tak? Bila titik tu bergerak sentiasa 4.5, sentiasa 4.5. Okay. Okay, next. Senang je. Satu titik tetap, bulatan. Okay, kita pergi pula kepada locus yang kedua. Nanti cikgu akan masukkan dalam dalam Google Classroom. Nanti awak boleh tekan tu awak nampak. Ni cikgu dah masuk dalam 3 virus. 3 krisis saya belum masuk lagi sebab hari tu kelas diorang hari tu. Okay, cikgu check buku tak balik. Okay, nanti cikgu buka Clever Mat nanti cikgu boleh terus lukis sekali, senang. Semua semua locus yang ni cikgu lukis. Nanti dulu. Okay, locus yang kedua, 2 titik tetap.
Nampak ni, dua titik tetap. Okay, dua titik tetap akan membentuk pembahagi dua sama serenjang. Okay, titik P dengan tengok rajah 1 dengan rajah 2 dengan rajah 3. Titik P dengan titik Q ni adalah dua titik. Okay, titik P dengan Q ni P ni Q. Dua titik tetap. Okay, so bila dua titik tetap dia akan membentuk pembahagi dua sama serenjang. Pembahagi dua sama serenjang. Dua titik tetap membentuk pembahagi dua sama serenjang. Okay. Maksudnya dekat sini awak nampak tak ada tanda pangkah tu? Pangkah atas dengan bawah. Bila dia tanda pangkah atas dengan bawah, jarak dia sentiasa sama dengan P dengan Q. Macam memang sentiasa sama. Lepas tu tengok rajah 3. Dia kan dia ada tanda pangkah banyak kan. Setiap pangkah tu bila dia awak ukur, jarak pangkah tu dengan P, jarak pangkah tu dengan Q sentiasa sama. Okay, kita tengok bentuk locus dalam bentuk GeoGebra pula Nak buktikan ni yang memang sentiasa sama jarak titik locus pembahagi dua sama serenjang tu. Okay, sekarang ada dua titik kan kalau awak tengok. Titik A dengan titik B. Okay, kemudian nampak? Titik hijau tu adalah locus dia Dia bergerak tu jarak di antara dengan A tu 4.74. Jarak dengan B 4.74. Lepas tu dia gerak lagi. Dia gerak lagi atas still lagi sama 4.9. Ni pembahagi dua sama serenjang. Dia akan bersudut 90 darjah. Nampak tak 90 darjah dekat situ? Dia nampak 90 darjah tu kat situ? Nampak dia bergerak 5.14 sebelah A, sebelah B pun 5.14. Okay. Bukan saja dekat atas dia jarak dia sama, dekat bawah pun jarak dia sama, nampak? 5.14 sebelah A, titik hijau tu dekat sebelah A 5.14, titik hijau ke sebelah B pun 5.14. Terbukti memang sama. 6.34 sebelah A, sebelah B pun 6.34. So ini apa benda? Kalau dua titik tetap, locus apa yang terbentuk? Pembahagi dua sama serenjang. Sebut semua. Dua titik tetap, pembahagi dua sama serenjang. Sebut. Dua titik tetap. Pembahagi dua sama serenjang. Okay, yang lain cikgu harap awak sebut. Dua titik tetap, pembahagi dua sama serenjang. Sebut semua. Sebutlah. Pembahagi dua sama serenjang. Dua titik tetap. Bergema ke? Sekarang bergema ke? Sekarang bergema lagi ke? Tak. Okay, cikgu harap awak ingat sekarang kita dah belajar dua locus. Satu titik tetap bulatan, locus bulatan. Dua titik tetap pembahagi dua sama serenjang. Okay, kita tengok pula locus yang ketiga. Sekejap Lebih kurang ada 5 locus kat sini. Cikgu terus pergi pada GeoGebra. Okay, sekarang awak tengok kat sini. Okay, ini satu garis lurus
Boleh nampak tak ni? Nampak. Okay, sekarang P tu adalah locus kita yang mempunyai jarak yang sama dengan satu garis lurus. Okay, bila satu garis lurus, okay, Sari titik dah habis lah. Titik dah habis. Satu titik tetap, bulatan, dua titik tetap, pembahagi dua sama serenjang. Sekarang kita pergi kepada garis lurus. Okay, kalau garis lurus, dia ada 3 jenis. Okay, sekarang kita pergi jenis yang pertama. Kalau satu garis lurus, okay, satu je garis lurus, dia akan membentuk 2 garis selari. Awak tengok dekat atas tu P ada, dekat bawah pun P ada dekat garis ni. So bila P ni bergerak, kejap. P ni bergerak dengan 2 cm Bila P ni bergerak, nampak tak? Dia membentuk satu garis lurus. Lepas tu P yang dekat bawah pun bergerak juga. Dia akan membentuk lagi satu garis lurus yang selari. So bila satu garis lurus akan membentuk 2 garis selari. Sebut semua satu garis lurus. Sebut satu garis lurus. Satu garis lurus akan bentuk 2 garis selari. Pandai. Bagus. Clear suara pelajar perempuan tadi. Siapa tadi? Tak perasan cikgu. Okay. So jarak P dengan satu garis lurus sentiasa sama. Faham? Jarak P dengan garis lurus tu sama ada P atas atau P bawah sentiasa sama. Okay, good. Okay, sekarang kita pergi pula seterusnya kepada garis lurus yang satu lagi Tadi cikgu cakap garis lurus ada 3 locus kan? Sekarang satu dah habis, satu garis lurus berbentuk 2 garis selari. Okay, next kita pergi. Ni ke tadi? Okay, yang ni pula. Okay, ni ada 2 garis lurus. Tadi satu garis lurus, sekarang 2 garis lurus. Okay, kalau ada 2 garis lurus, dia akan membentuk satu garis selari. Dia terbalik macam tadi. Tadi satu garis lurus membentuk 2 garis selari. Sekarang 2 garis selari akan membentuk satu garis lurus. Okay. So awak tengok, bila titik P ni bergerak, dia akan sentiasa berjarak sama dengan garis lurus yang atas dengan garis lurus yang bawah. Boleh? Nampak? Okay, sebut sekarang 2 garis lurus. 2 garis lurus. Satu garis selari. Satu garis lari. Okay, boleh ingat tak? Okay, yang pertama kita belajar apa tadi? Satu titik tetap. Yes, membentuk locus Bulatan. pandai. Lagi? 2 titik tetap. Pembahagi 2 sama serenjang. Pandai. Okay, yang ketiga? Satu garis lurus akan membentuk 2 garis selari. 2 garis lari. Pandai. Yang keempat? Apa? 2 garis 2 garis lurus, satu garis lari. Boleh lah, 2 garis lurus yang selari akan membentuk satu garis lurus pun boleh juga. Okay, pandai. Okay, next kita pergi. Lagi last ni. Last locus. Ni sini. Okay. Cikgu sini ni. Okay, yang ini 2 garis yang bersilang iaitu OB dengan OA. 2 garis yang bersilang akan membentuk pembahagi 2 sama sudut.
Okay, sebut 2 garis bersilang Dua garis bersilang membentuk membahagi 2 sama sudut. bentuk bagi dua sama sudut. Okay, nak sebutnya Ulang balik, panjang. Senang je, 2 garis bersilang. Okay, 2 garis bersilang. Ni garis pertama, ni garis kedua. Okay, lepas tu dia akan berbentuk pembahagi 2 sama sudut. Okay, so awak tengok. Titik P ni, kita gerakkan. Dia satu sudut 90 darjah. Antara P dengan R dengan P dengan Q. Okay, lagi satu awak tengok jarak yang 1.36, 1.36. Sentiasa sama. Okay, awak gerak ke sini, P akan sentiasa sama dengan R 2.38 dengan 2.38. Faham? Jarak dia sentiasa sama. Gerak lagi kat sini, jarak dia 3.42 daripada R. P pula jarak dia dengan Q 3.42. Okay, satu jarak dia sama. Lepas tu lagi satu sudut dia sama. Nampak 20.73 tu dekat O tu. 20.73, 20.73. Sebab tu dia panggil pembahagi 2 sama sudut. Boleh? Faham tak yang ni? 2 garis bersilang apa dia cakap? Ya, 2 garis bersilang. 2 garis bersilang. Lokus yang terbentuk ialah pembahagi 2 sama sudut. Okey, sebut 2 garis bersilang. Semua. Dua garis bersilang Dua garis bersilang pembahagi akan dua bentuk sama pembahagi 2 sama sudut. Pandai. Okey. Nanti cikgu share dekat Telegram dan Google Classroom supaya awak boleh gerakkan. Tadi cikgu yang gerakkan kan? Sekarang nanti cikgu dia suruh awak gerak. Sebab kalau cikgu bagi sekarang, nanti awak nak tukar skrin sebelah sana sebelah sini, nanti dah hilang fokus dah. Okay, sepatutnya dekat awak ada jangka lukis lah sekarang ni. Boleh tak ambil jangka lukis sekarang? Pastikan ada jangka lukis semua. Cikgu akan tunjukkan cara nak melukis Jojeram. Sebab locus ni pun memang melukis lah. Okey, sekejap macam mana nak tukar warna ni. Warna hijau ni tak cantik. Background. Ni warna apa? Biru. Dia tak ada warna terang kan? Okay, biru okey lah. Okay, so kita tengok bulatan tadi kan. Okay, ambil jangka lukis. Okay, lepas tu ambil pembaris. Okay, awak tengok dekat sini. Okay, katakan awak nak lukis bulatan yang berjejari. Berapa jari? 5 cm lah katakan. Okay. Nampak clever mat ni? Okay. So ini 5 cm. Okay, saya kena gerakkan ke sini sikit. Okay, 5 cm. Dia tak, sebab siapa nama? Clever mat ni saya tak boleh nak besarkan dia. Kalau dia tak bergerak. Okay, so pergi dekat satu titik. Lepas tu pusingkan. Okay, sentiasa berjarak 5 cm. Yang titik tetapnya
Lupa pula nak tanda titik tetap dulu. Patutnya tanda titik tetap dulu. Letak lagi sekali Kita tanda dulu satu titik tetap. Okey, tandakan dia sebagai O. Kemudian letak dekat titik tetap tu. Kemudian barulah lukis. Okay, 5 cm yang berjejari 5 cm. Boleh? So sini bulatan. Lokus bulatan. Berpusat, boleh juga cakap berpusat. Berpusat di O. Berjejari 5 cm. Okey? Okey, itu yang pertama. Satu titik tetap akan membentuk lokus. Cikgu nak padan yang hitam ni. Okey. Itu lokus yang pertama Satu titik tetap. Satu titik tetap. Bulatan. Nak huraikan dia, berbulatan berpusat di O, berjejari 5 cm. Okey, kemudian kita pergi pula kepada yang kedua. Yang kedua apa? 2 titik tetap, betul? 2 titik tetap. 2 titik tetap. 2 titik tetap. Ambil jangka lukis awak lukis sama-sama dengan saya. 2 titik tetap membentuk pembahagi 2 sama serenjang. 2 sama serenjang. Okey, macam mana nak lukis pula? Okey, contohnya kita gariskan dulu satu garisan kat sini. Okay, gariskan satu garisan. Okay, kemudian kita tanda satu titik. Tanda satu titik. Ni titik A. Ni lagi satu titik B. Okay, bila kita dah tanda, kita nak membina pembahagi 2 sama serenjang. Okay, macam mana nak bina pembahagi 2 sama serenjang? Okay, macam mana nak membina pembahagi 2 sama serenjang? Okay, so kita ambil jangka lukis kita. Kita buka dia lebih daripada separuh. Kita buka dia lebih daripada separuh. Awak faham tak maksud separuh? Kita agak-agak je. Okay, yang macam ni kita agak-agak dia separuh. Agak je. Antara A dengan B tu, kita buka dia lebih sikit. Jangan sampai sini. Ni dah lebih sangat. Itu bukan lebih pada separuh AB. Lebih pada separuh. Contohnya kat sini. Macam ni lebih pada separuh lah. Kalau macam ni kurang daripada separuh. Ni lebih pada separuh. Mata awak pandang A dengan B je. Okay? Boleh tak setakat ni? Boleh ke tidak setakat ni? Boleh. Dia macam tak lurus sangat kan? Okay, so lepas dah buka daripada separuh, awak tanda lengkuk satu atas. Tanda lengkuk satu atas dengan ataupun awak buat bulatan tu pun terus pun boleh juga. Kemudian itu awak letak dekat A. Sekarang awak letak pula lagi satu dekat B. Sekejap. Letak dekat B. Okey, kemudian tanda lagi satu lengkuk dekat atas dan bawah. Nampak? So, bila garis persilangan tu
adalah pembahagi dua sama serenjang kita. Okay, letak betul-betul pembaris tu, kemudian kita gariskan lah. Gariskan. Percaya tak yang dia berjarak sama? Nak ukur pun boleh, tak ada masalah. Awak tengok dekat sini. Okay, try ukur tak boleh pula. Dia apa? Kita pendekkan baris ni. Supaya nampak sikit. Cuba awak tengok. Jarak dengan A lebih kurang berapa ni? Lebih kurang lah 6 cm. Okay, 6 cm. Okay, kita tengok dekat sini pula. Dekat B. Betul tak 6 cm? Betul kan? Faham? Okay, lepas tu kita tengok pula dekat sini. Katakan kita nak ambil dekat sini. So, kita tengok pembaris kita. Berapa? Nak buktikan ni, lebih kurang 4,5 lah. Tak adalah tepat sangat 4,5. Okay. Kita tengok pula sebelah sini. Awak boleh ukur lah kat situ. Okay, tak adalah tepat sangat. Sebab mungkin saya punya yang terlukis saya letak tak betul ke. Tapi memang tepat kalau betul-betul lah. Okay. Boleh nampak tak? Okay, dua titik tetap pembahagi dua sama serenjang. Ini yang bukti GeoGebra tadi. Okay, yang kedua dah habis. Yang ketiga, satu garis lurus membentuk dua garis selari. Okay, ada space lagi tak? Harap ada space lagi lah. Okay, dua titik tetap. Ini yang ketiga. Dua titik tetap. Titik tetap dah habis dah. Satu garis lurus akan membentuk dua garis selari. Okey, so awak buat satu garis lurus. Okey, dah lambat dah ni. Satu garis lurus. Lepas tu macam mana nak bina garis selari? Okay, tengok Awak letak dekat sini. Tanda dah. Tanda dekat bawah ni. Okay, kemudian awak boleh letak lagi satu. Tanda. Apa ni? Okay. Kemudian awak boleh garis lah. Ni garis kat bawah. Tengok dia tak berapa sama kan. Okay. Lepas tu awak buat lagi satu benda yang kat atas tu. Buat lagi satu lengkuk. Lepas tu garis. Dekat atas betul-betul garisan ni macam tak berapa tepat ni. Nampak? Tengok pun tahu. Okay, sepatutnya pembaris tu, garisan tu betul-betul atas garisan ni. Nampak? Dekat sini tak berapa tepat. Okay, satu garis lurus membentuk dua garis selari. Dua garis lurus membentuk satu garis selari. Sama je lah. Okay. Dan cikgu pergi kepada yang kelima tu. Yang kelima, dua garis bersilang. Dua garis bersilang membentuk apa? Membentuk apa kawan-kawan? Semua adik-adik? Tiga kristal. Dua garis bersilang apa dia? Pembahagi dua sama sudut. Yes, good. Pembahagi dua sama sudut. Sudut.
Pembahagi dua sama sudut. Okay, so awak bina dah satu garis lurus. Kemudian lagi satu awak bina lagi satu garis lurus yang bersilang lah. Okay, bina satu garis lurus yang bersilang. Okay, nampak dua garis bersilang. Lepas tu awak ambil jangka lukis awak. Okay, letak dekat penghujung yang bersilang tu. Okay, kemudian awak buat satu lengkuk. Okay, lepas dah buat satu lengkuk, letak pula yang jangka lukis awak tu dekat atas yang bersilang tu. Okay, kemudian awak tanda lengkuk lah. Tanda lengkuk sini. Kemudian ambil jangka lukis ni pada jarak yang sama jangan ubah. Tanda pula lengkuk kat sini. Nampak tak ada bersilang antara lengkuk pertama dengan lengkuk kedua tu. Kemudian awak gariskan. Sekejap. Dia gariskan. Jadilah pembahagi dua sama sudut awak. Boleh? Boleh ke tidak? Pasti. Lepas tu kalau tak percaya, ambil protektor awak, ukur. Cikgu betul ke dia pembahagi dua sama sudut? Okey, awak ukur lah. Okey, berapa darjah ni? Lebih kurang 30 darjah Nampak tak daripada kosong? Kita tengok. Ingat dah nak guna protektor macam mana? Kalau berada di sebelah kanan, awak tengok kosong dekat dalam. Okey, kosong hingga 30. Okey, lepas tu kita tengok yang jarak ni pula. Kan? Nampak? Kosong hingga 30. Kan? Dah bahagilah dua sama sudut yang dengan sama besar. Okey, boleh ke tidak setakat ni? Boleh. Mesti ingat step cara lukis pun kena ingat. Selain daripada awak ingat 5 yang tadi, 1 titik tetap bulatan, 2 titik tetap pembahagi dua sama serenjang, 1 garis lurus, 2 garis selari, 2 garis lurus, 1 garis selari, 2 garis bersilang. Okay, 2 garis bersilang akan membentuk pembahagi dua sama sudut. Okey. Selain pada 5 tu, awak kena ingat juga cara macam mana nak lukis bulatan, macam mana cara nak lukis pembahagi dua sama serenjang, macam mana nak lukis 2 garis selari, 1 garis selari dan macam mana nak bina pembahagi dua sama sudut bila 2 garis bersilang. Okey. Okay, so tinggal lagi 10 minit. Cikgu nak awak buat live quizy. Nanti cikgu akan bagi live worksheet lagi satu. Boleh? Okay, kita pergi live quizy Sekejap. Cikgu tadi, cikgu ambil kehadiran tak ramai sangat tadi. Sekarang dah ramai. So nanti yang baru masuk nanti stay sekejap bagi cikgu kehadiran nama. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, jita bidini. Salam Al-Hijrah Ada buat bacaan doa tak? Awal dengan akhir tahun, sebelum asar dengan selepas maghrib. Sebelum maghrib dengan selepas maghrib, sorry. Ada baca tak? Tak ada. Bagus, alhamdulillah ada.
Awak tahu tak ada banyak petanda dah untuk akhir zaman. Ya. Buat tu pada akhir zaman dah ada dah dalam Quran sebenarnya ramai mati. So kita kan tengah kena COVID. Negara kita tengah kena COVID ni. Awak perasan tak ramai mati tiap-tiap hari. So sama-sama kita beringatlah Apa so awak tahu tak kita ada berapa syahid dalam dunia ni? Syahid dunia dan akhirat, syahid akhirat dengan syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat ni orang yang mati dalam peperangan, yang berjihad kerana Allah. Lepas tu ada juga yang pergi berperang tapi dia sekadar nak menunjuk macam tu syahid dunia je. Macam kita ni kalau meninggal, awak tengah pergi sekolah nak menuntut ilmu dengan ikhlas, tiba-tiba awak accident. Macam itu syahid juga. Itu syahid akhirat. Macam ada tertimpa bangunan, tertimpa pasir, lepas tu tenggelam, awak lemas ke, melahirkan anak macam arwah Siti Sarah, tu semua syahid akhirat. Dan ada setengah para ulama cakap kalau syahid akhirat ni terlepas daripada azab kubur. Okay, saya dah siap dah apa nama quizy tu. Okay, cikgu akan bagi link dekat quizy awak dekat dalam chat. Ada kan? Ada kan? Okay, so boleh masuk sekarang. Kalau awak balik pada sekolah kan, awak nak menuntut ilmu, tiba-tiba ada accident, awak meninggal. Itu pun syahid akhirat juga. Tapi kita ni, okay, dari satu saya tanya soalan dekat suami saya. Kenapa kita tahu syahid akhirat ni mulia terlepas daripada azab api neraka, azab kubur dan sebagainya. Tapi kenapa kita sendiri takut untuk mati dalam keadaan sedemikian? Macam lemas kan kita macam kita bergelut dengan air tu semua kan sakit, terseksa. Memang mati tu pun seksa sebenarnya, sakit. Tapi kenapa kita takut nak mati dalam keadaan wabak COVID-19 ni semua? So suami saya cakap memanglah kita takut untuk mati dalam syahid, walaupun dah cakap dah syahid akhirat ni terlepas azab api neraka dan syahid kan. Cuma kita hanya boleh berdoa dalam setiap sembahyang kita doa, ya Allah matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik lah. So kita sama-sama doa nanti lepas sembahyang awak doa lah, ya Allah kau sekiranya kau ingin ambilkan nyawaku dalam keadaan yang mudah dan matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Okay, dah kau tazkirah sekejap sebentar tunggu awak masuk. Dah 14 orang je, memang 14 orang je ke? Hmm? 14 orang, ada 17 ni. Oh, Liana masuk. Alhamdulillah, Liana dah masuk. Dah lama tak jumpa Liana. Okey, kita mulakan baru masuk.
Apa nama Quizzy tadi? Dapat jawab tak Quizzy tadi? Dapat. Tengah jawab dah? Cikgu terkeluar tadi. Sekarang ni tengah jawab lah.